Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok elektrolisis larutan aqueous berdasarkan faktor nilai E0. Okey. So kalau tengok buku teks, sebenarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous, mempengaruhi hasil elektrolisis untuk larutan aqueous. So ada 3. Yang pertama nilai E0, yang kedua kepekatan larutan ataupun kepekatan elektrolit. Yang ketiga adalah faktor jenis elektrod. Okey, so hari ini saya akan fokus hanya kepada nilai E0 sahaja. Okey, seperti biasa saya dah tulis guideline di sebelah kanan. Okey, so guideline-nya adalah yang pertama, kena tentukan anode dan kathod berdasarkan kaki bateri. So kita tengok kaki bateri kat sini, ini positif, ini negatif. So elektrod yang ini bersambung kepada kaki positif bateri, so dia ni adalah anode. Okey, yang ini sebelah sini adalah kathod kerana bersambung dengan kaki negatif bateri. Okey, so saya dah buat step yang pertama. Step yang kedua, senaraikan ion-ion dalam elektrolit. Elektrolit kita adalah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi, apa ion yang ada? Ada ion kuprum 2, ada ion sulfat, ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Okey, soalan akan timbul iaitu mana datang ion hidrogen dan ion hidroksida? Okey, dua ion ini terhasil daripada air. Kenapa air? Sebab kita menggunakan larutan. So, semasa nak buat larutan kuprum 2 sulfat, asalnya kuprum 2 sulfat ni adalah satu pepejal. Nak jadikan dia larutan, kita kena tambah air. Jadi, ada ion daripada air dan ada ion daripada kuprum 2 sulfat itu sendiri. Jadi, kita kena ambil kira semua ion ini. Dia tak macam leburan. Kalau leburan sebelum ini, kita hanya panaskan sahaja. So, kita tak ada penambahan apa-apa bahan lain. Jadi, dia tak ada anything extra. Dia ikut kepada elektrolit tu sahaja. Contoh plumbum 2 bromida dalam video yang sebelum ini, hanya ada ion plumbum 2, hanya ada ion bromida. Sebab dia hanya dipanaskan, dia hanya melebur. Bila melebur tak ada kandungan any other ion. Okay, so saya harap clear kat situ. Okay, so saya dah senaraikan ion. Ion yang bercas negatif ke anode. So ion bercas negatif means ion sulfat dengan ion hidroksida. Ion sulfat dengan ion hidroksida ke anode. Yang ke kathod adalah ion bercas positif, iaitu ion kuprum 2 dan juga ion hidrogen. So ion kuprum 2 dan juga ion hidrogen akan ke kathod. Okey. So inilah perbezaannya dengan elektrolisis leburan dan elektrolisis larutan aqueous. Sebab masa elektrolisis leburan tiada choice, tak ada pilihan. Anion hanya ada satu, cation ada satu. Jadi anion akan derma elektron, cation akan terima elektron. Sekarang untuk satu-satu larutan aqueous selalunya akan ada 2 anion dan akan ada 2 cation. Jadi siapa yang nak dipilih untuk mendermakan elektron ni? Siapa yang dipilih untuk kat sini sepatutnya terima elektron. Sekejap ya, saya betulkan. Okey. So cara nak tengoknya adalah untuk nilai untuk anion, kita akan pilih nilai E0 yang lebih negatif. Senang je ingat. Anion iaitu ion bercas negatif, pilih E0 yang lebih negatif. Atau dalam buku teks dia akan tulis kurang positif lah. Tak kisahlah, dia menghala ke negatif. Okey. So kita ada sekarang ni, anion kita adalah ion hidroksida dan ion sulfat. Okey, mana datang nilai-nilai ni? Ini ada dekat dalam buku teks. Okey. Pada siri keupayaan elektrod piawai, iaitu di sini. Pada muka surat 24. Okey, sama je macam yang dalam tu. Kita ada ion sulfat kat sini. Nilai E0 dia positif 2.01. Ion hidroksida. Kat mana ion hidroksida? Kat sini. So, nilai E0 dia adalah positif 0.40. Which is sama macam yang saya copy ni tadi. Nampak? Okay. So, nilai yang mana yang lebih negatif? Lebih menghala ke negatif atau kurang positif? It's this one, isn't it? Jadi, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyah cas. Nyah cas means buang cas. Dia dah tak jadi ion lah lepas ni. Dia akan jadi
atom ataupun molekul. So D anode. Kita start dengan hidroksida. Ini satu benda yang you kena berhati-hati. Siri keupayaan elektropiawai ditulis dalam bentuk penurunan. Maksudnya anion tu akan berada di sebelah kanan. Tapi kita starting dengan anion. Jadi kita mesti jadikan anion ini perkara rumus yang letak dekat depan, yang jadi bahan tindak balas. Kita switch sahaja kedudukan bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Kenapa pula hidroksida kena duduk dekat depan? Sebab kita punya pilihan tadi hidroksida, bukannya oksigen, bukannya air. Kita punya pilihan adalah hidroksida. Jadi dia kena duduk di depan. Just tukar sahaja. Gantikan double headed arrow dengan arrow yang biasa ni. Lepas tu salin je O2 plus 2H2O plus 4 elektron. Menjadikan yang ini dipanggil setengah persamaan pengoksidaan. Kenapa? Sebab berlakunya pengoksidaan yang mana elektron itu telah didermakan. Okey? So, apa pula berlaku kepada cation di katod? Okey, so kita tengok anion tadi dah derma elektron, hidroksida tu dah derma elektron. Elektron akan bergerak di dalam wayar sampai dekat katod. Again, ada choice. Sama ada ion kuprum 2 ataupun ion hidrogen. So, kalau tadi anion, kita kena pilih nilai inert yang lebih negatif. Cation, kita kena pilih nilai inert yang lebih positif. Cation, ion bercas positif. Pilih nilai inert lebih positif. Okey. Sama juga, which saya dah tulis kat sini sebenarnya. So, kita tengok sama juga ada dekat dalam siri keupayaan elektropiawai ini. Okey. Kita ada ion hidrogen, kita ada ion kuprum 2. Kita tengok nilai kat sini. Siapa nilai yang lebih positif? Lebih positif yang inilah kan? So, menyebabkan di katod, kita akan pilih ion kuprum 2 untuk menyahcas dengan menerima elektron dan membentuk atom kuprum. Okey. So, boleh dapat? Okey. So, dari segi pemerhatian, okey, apa berlaku? Pemerhatian di anode, apa kita akan nampak? Kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas disebabkan kehadiran gas oksigen. So, pemerhatian gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey, inference kita gas oksigen terhasil. Tapi macam mana you tahu gas tu gas oksigen? Sebab bila gelembung gas terbebas, dia tak ada warna. Dia tidak berwarna. Jadi you takkan tahu dia gas oksigen kan? Okey, so caranya adalah you kena buat ujian gas. Okey, ujian gas you dah pelajari dalam bab garam tingkatan 4. Okey, so saya refresh your memory. Ujian gas oksigen. Okey, apa kaedah dia? Kaedah saya bubuh simbol K. Kaedahnya adalah masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang mengandungi gas oksigen. Apa yang akan berlaku adalah pemerhatian pada kayu uji berbara adalah kayu uji berbara menyala, mengesahkan kehadiran gas oksigen. That's how kita boleh tahu dia adalah gas oksigen, from the reaction of that kayu uji berbara. Okey. Macam mana pula pemerhatian bagi di katod? Ini logam kan kuprum. Logam kuprum warna apa? Logam kuprum warna perang, bukan biru warna biru tu adalah ion kuprum 2. Tetapi kalau logam kuprum dia berwarna perang. So yang kita akan nampak adalah pepejal perang terenak di katod. Okey, so inference kita adalah kuprum terhasil. Kenapa kita boleh confirm kuprum tanpa perlu buat apa-apa test macam ujian gas oksigen tu? Sebab
The only logam yang berwarna perang adalah kuprum. So, bila benda tu pepejal perang terbentuk, kita tahulah kuprum terhasil. Okay. So, dan nampak tak dekat sini? Kita start dengan larutan kuprum 2 sulfat. Kita berakhir dengan gas oksigen, air dan juga kuprum. Itulah sebabnya elektrolisis dipanggil satu tindak balas yang mana menyebabkan berlakunya perubahan kimia. Starting benda lain, starting adalah sebatian, berakhir dengan molekul ataupun atom. Okay, so saya harap anda faham daripada penerangan saya. Kalau tak faham, boleh komen kat bawah supaya saya boleh buat another video berkaitan dengan elektrolisis larutan aqueous untuk faktor nilai E0. Okay, see you in the next video. Saya akan terangkan tentang elektrolisis larutan aqueous berdasarkan faktor kepekatan elektrolit. Okey, sekian. Terima kasih.